Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda mana lagi kalau bukan bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya, topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Dan sudah pastilah hari ini juga kita telah pun mengetahui bahawa SPR telah pun membuat keputusan menetapkan tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Dan kalau mengikut pengumuman yang telah pun dibuat oleh SPR, 29 Julai nanti ialah penamaan calon, hari penamaan calon, 8 Ogos ialah untuk mengundi awal dan tarikh untuk hari mengundi ialah pada 12 hari bulan Ogos. Jadi inilah topik yang menjadi pilihan kita kerana banyak perkara sebenarnya yang ingin kita kongsikan bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Jadi izinkan saya seperti biasalah memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, bekas Timbalan Pengurusi SPR. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Lama juga kita tak bersama sebenarnya. Ya, betul. Dan kita ada seorang lagi tetamu yang juga sudah pastilah akan berkongsi pelbagai pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Mujibu Abdul Muiz, iaitu pensyarah kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Jadi Mujibu, apa khabar? Baik tu, sehat. Sehat ya. Saya pun sehat. Oh ya, topik yang menjadi pilihan kita hari ini ialah PR6N kini bermula. Jadi ini satu term yang cukup menarik sebenarnya. PR6N berarti bahawa pilihan raya 6 negeri kini bermula. Jadi ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya. Mungkin pandangan awal daripada Datuk Seri, kalau kita lihat daripada apa yang telah pun diumumkan SPR, apakah ini merupakan sesuatu yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh pengundi-pengundi itu utamanya di 6 negeri yang terlibat dalam pilihan negeri kali ini, Datuk? Ya, sudah tentu saya rasa sebab telah begitu banyak diperkatakan tentang PRN ni. Yeah. Dan ditambah pula dengan setiap negeri itu ada tempoh hayat Dewan Undangan masing-masing. Jadi kalau tidak dibubarkan, maka Dewan akan terbubar dengan sendirinya. Jadi bagi SPR yang melaksanakan tugas berlandaskan pada undang-undang, dalam kes ini perlembagaan negeri masing-masing, maka SPR memang dah menjangka disebabkan kerana setiap negeri itu ada tempoh hayat dewannya, maka SPR telah membuat perkiraan jika berlaku pembubaran secara automatik, secara tersendiri, kerana dewan tidak membubarkan lebih awal, maka tempoh itu juga yang akan SPR mengambil kira untuk menetapkan tarikh-tarikh itu. Jadi saya rasa perkara yang berlaku pada hari ini itu memang dijangka oleh SPR dan SPR telah memikirkan tanggal-tanggal untuk nak menetapkan segala urusan penting bagi menjalankan PRN ini. Sebelum saya dapatkan pandangan Mujibu, satu persoalan jugalah, ini pun sering dibangkitkan. Dikatakan bahawa kalaulah dulu PRU dan juga PRN itu dijalankan serentak, mungkin ianya akan lebih memudahkan pengundi-pengundi sebenarnya. Dan pertama, yang keduanya dikatakan bahawa kos untuk mengadakan pilihan negeri berasingan dengan PRU itu juga mengakibatkan kos yang agak tinggi. Kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Timbalan Menteri Kewangan, untuk PRN ini saja ianya melebihi perbelanjaan hampir lebih 400 juta sebenarnya. Pandangan Datuk Seri sendiri? Ya, memang betul. Dulu masa saya mula-mula masuk SPR, PRN dan PRU, Parlimen dan Negeri serentak, mengadakan proses pilihan raya serentak seluruh negara bagi Parlimen dan DUN ni, memang banyak menjimatkan perbelanjaan dan menjimatkan banyak perkara, tenaga petugas, kos dalam membuat persediaan, menggunakan tenaga agensi-agensi kerajaan yang membantu SPR, terutama PDRM, PBT di seluruh negara,
dan pejabat-pejabat daerah, jabatan pelajaran. Jadi kalau tidak buat serentak, maka mereka bekerja 2 kali, 3 kali perkara yang sama. Jadi saya rasa satu keputusan yang bijak dan yang baik untuk rakyat dan negara lah. Apabila 6 negeri yang akan terlibat dalam PRN ini telah bersepakat untuk mengadakan satu PRN yang serentak. Jadi banyak pihak telah memberi bayangan wajar apa yang baiknya jika dibuat serentak. SPR sendiri tidak bersuara kerana itu adalah urusan politik. Jadi saya rasa apapun kerajaan negeri di 6 negeri ini telah mendapat mesej dan juga mereka prihatin dengan keselesaan rakyat dan demi kepentingan penjimatan kos dan sebagainya. Maka alhamdulillah mereka akhirnya bersepakat untuk memberi ruang kepada SPR bagi mengadakan PRN serentak. Okey, baik. Mujibu, ini sesuatu yang seperti saya sebutlah memang ditunggu-tunggu oleh pengundi-pengundi di 6 negeri yang terlibat. Tetapi mungkin dari anticipation Mujibu sendiri, saya tahu Mujibu akan begitu sibuk sebenarnya untuk melihat sendiri apa yang berlaku di negeri yang terlibat dalam PRN kali ini. Apakah Mujibu menjangkakan bahawa tarikh yang dipilih ini adalah tepat sebenarnya, dan ianya apakah akan memberi satu impak ataupun kesan yang diharapkan daripada pengundi-pengundi itu sendiri? Apakah respon daripada pengundi-pengundi akan melebihi daripada jangkaan yang mungkin kita letak lebih awal lagi? Okey, satu yang diperhatikan, ketetapan yang dibuat SPR hari ini itu jelas memberikan satu kerangka masa yang saya anggap sesuai, bukan saja kepada pengundi itu sendiri, tapi juga kita harus melihat kepada kesiapsiagaan. Seperti mana yang Datuk Seri katakan tadi, bagaimana SPR, PBT, PDRM dan semua agensi-agensi dan pemegang taruh yang terlibat dalam pilihan raya itu perlu bersedia dan sebagainya. Dan aspek yang terpenting bagi saya itu juga adalah kita harus melihat apakah tempoh 14 hari daripada penamaan calon 29 Julai itu membawa kepada 12 hari bulan 8 kepada pengundian itu, 14 hari itu tempoh berkempen yang sesuai bagi parti-parti politik. Seperti mana juga yang kita lihat ada bangkangan daripada pihak bersih hari ini yang menyatakan bahawa tempoh 14 hari itu mungkin sesuai bagi kesemua pihak-pihak yang kita sebutkan sebentar tadi. Namun ada permasalahan dengan mereka yang mengundi di luar kerana tempoh itu barangkali terlalu singkat untuk mendapatkan undi yang di luar negara dan sebagainya. Justru itu kalau dilihat daripada sisi-sisi pemegang taruh yang berbeza itu jelas ada pro dan cons lah. Tapi dari satu sisi kita melihat kepada keseluruhan kerana 6 negeri ini akan melibatkan hampir 9.7 juta pengundi di 6 negeri ini. Dan sudah tentu kita menjangkakan 14 hari itu sesuai bagi kesemua pihak, dan mengumumkan awal pada hari ini dengan tarikh-tarikh yang telah pun ditetapkan pagi tadi pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari tadi itu, saya rasa itu akan memuaskan semua pihak lah. Cuma yang kita barangkali akan jangkakan bahawa apakah dengan keputusan 12 hari bulan 8 itu kita akan mampu untuk mengeluarkan pengundi menarik mereka untuk keluar, dan kita boleh sampai ke sasaran yang ideal sekitar 75%. Memandangkan trend PRK PRN sebelum ini jelas nak cecah 70 tak sampai tu. Dan kita jauh daripada angka keluar mengundi yang pernah kita catatkan pada 2018 yang sekitar 82-83%. Jadi perkara-perkara ini barangkali telah pun diambil pertimbangan oleh SPR bagi melihat dalam konteks pengundi itu sendiri, bagi memudahkan mereka pulang mengundi dan sebagainya, dan juga pemegang taruh parti politik dan semua badan-badan berwajib dalam konteks itu. Okey, menarik. Saya tertarik hati sebenarnya Datuk Seri daripada apa yang disebut oleh rakan kita Mujibu sebentar tadi, iaitu tentang 14 hari yang diperuntukkan dalam usaha untuk mengadakan ataupun menarik pengundi-pengundi kita untuk balik ke, kalau berada di luar negeri masing-masing itu, untuk balik dan membuang undi. Tapi bagaimana pandangan Datuk Seri? Apakah 14 hari itu sebenarnya mencukupi, berlandaskan daripada pengalaman Datuk Seri sendirilah ketika berada dalam selaku timbalan pengurusi SPR pada satu ketika?
Saya nampak SPR telah menambah 3 hari daripada tempoh minimum berkempen. Okey. Mengikut perlembagaan, tempoh minimum berkempen ialah 11 hari. Jadi sekarang ni kita ada 14 hari. Maka SPR dah sedar perkara ni, maka mereka tambah 3 hari daripada kebiasaan. SPR boleh buat, kalau PRK 11 hari pun okey. Tapi ini PRN, maka dia tambah 3 hari jadi 14 hari. Pada pandangan saya lah, negara kita ni sebenarnya tidak perlu tempoh kempen yang lama. Pertama, dari segi komunikasi, negara kita ni perhubungan antara wakil rakyat dengan parti politik dengan para pengundi begitu cepat, begitu rapat ya. Kita bukan melibatkan kawasan-kawasan seperti di Sabah dan Sarawak ya, yang mana calon-calon perlu turun ke lapangan begitu sukar ya. Ini melibatkan 6 negeri yang boleh katakan tahap komunikasi perhubungan dan sebagainya begitu bagus. Kedua, kempen sekarang ni boleh katakan saya rasa 60% adalah digital campaigning. Mereka berkempen melalui media sosial, melalui pelbagai cara IT campaigning ni, melalui digital ni. Saya rasa itu lebih meluas dan cepat sampai kepada sasaran pengundi mereka. Setiap boleh katakan pada jangkaan saya lah, mungkin 90% rakyat kita ni, mereka juga pengundi, mempunyai komputer dalam tangan, mempunyai handphone. Dan di dalam itulah segala bahan kempen, baik TikTok, Facebook, WhatsApp dan sebagainya dikumpulkan sampai kepada mereka. Jadi persoalan 14 hari tak cukup. Bagi 6 negeri ini saya rasa mencukupi. Jadi dan SPR sedar ya tentang isu yang dibangkitkan oleh Tuan Mujibu tadi, iaitu mereka yang di luar negara. Sebenarnya mereka SPR tutup tarikh tutup untuk mereka memohon kertas undi, memohon untuk mengundi di luar, mengundi daripada luar adalah pada 8/7. Jadi cepat, ada 3 hari lagi. Mereka boleh buat permohonan dan dapatkan borang tu. Jadi apabila tiba masanya, dah tahu pada hari penamaan calon, mereka cepatlah buat begitu. Dan cara mereka mengantar berbagai cara sebenarnya undi pos ni. Undi pos ni kalau mengikut penghantaran jalan yang cepat, 2-3 hari sampai ke Malaysia. Jadi saya tak nampak dia pun melibatkan tidak begitu ramai. Kalau yang ramai pun mungkin di Pulau Pinang dan Selangor saja. Terengganu, Kelantan dan Kedah saya rasa tidak begitu ramai. Jadi parti-parti politik perlu memberi taklimat yang cukup lah kepada pengundi mereka yang berada di luar negara. Mereka tentu tahu sebab apa setiap parti politik mempunyai daftar pemilih yang lengkap. Mereka tahu di mana alamat pengundi itu. Mereka ni cukup pintar, cukup pakar dari segi untuk menjejak pengundi masing-masing. Jadi bagi saya, SPR telah mengambil kira banyak perkara dalam menentukan tempoh kempen ni. Setiap kita kena faham je, setiap tarikh yang ditetapkan oleh SPR tu ada sebabnya. Ada perkiraan yang diambil. Saya bagi sebagai contoh ya. Hari ini mesyuarat khas. Dan 29 hari bulan penamaan calon. Itu melibatkan lebih kurang 25 hari. Saya rasa tempoh daripada mesyuarat khas menetapkan tarikh penting menjalankan pilihan raya, dan satu perkara urusan penting ialah penamaan calon. SPR telah memberi 24 hari daripada hari ini. Parti politik dah tahu bila penamaan calon. Itu parti politik boleh buat berbagai persediaan sebelum sampai ke hari penamaan calon. Tapi yang penting, kenapa SPR pilih tempoh melebihi 20 hari itu? Kerana untuk memastikan setiap pejabat pilihan raya di peringkat negeri mempunyai masa yang cukup untuk membuat persiapan. Kesiapsiagaan mesti tip-top. Tidak boleh salah. Jadi kalau terlalu dekat daripada tempoh mesyuarat khas kepada keluar writ dan hari penamaan calon,
tergesa-gesa pegawai kita, petugas pegawai kita on the ground ni untuk mengatur strategi gerak kerja, memberi latihan terakhir kepada para petugas, mengatur logistik dan sebagainya. Jadi SPR mengambil kira pilihan raya mesti berjalan lancar. Jadi pegawai SPR di peringkat negeri mesti berada dalam keadaan yang kesiapsiagaan yang terbaik. Okey. Saya juga nak dapat pandangan Mujibu. Datuk Seri menyebut tentang tarikh penamaan calon, dan bila kita bercakap tentang penamaan calon itu, ialah sebagai seorang political analyst lah Mujibu. Apakah Mujibu merasakan bahawa mungkin dalam PRN kali ini di 6 negeri ini barangkali akan ada ramai calon-calon baru yang mungkin akan dibawa oleh parti-parti politik yang bertanding dalam PRN kali ini, dan apakah itu juga jangkaan Mujibu sebenarnya ataupun akan mengekalkan wajah-wajah tokoh-tokoh lama yang sedia ada sekarang ini? Ya, kalau dibandingkan dengan PRU 15, kita nampak ramai calon-calon baru yang dikemukakan, dan melihat kepada keputusan itu sudah tentu kita melihat banyak wajah-wajah baru, ramai wajah-wajah baru berada di parlimen yang kita tak pernah dengar nama. Ya, terutamanya di sebelah pembangkang. Ya, bagaimana kerusi-kerusi yang sebelumnya itu dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional serta Pakatan Harapan itu diganti dengan muka-muka baru. Dari satu sisi kita lihat ini adalah satu kejutan. Ya, dan tren ini mungkin akan memberitahu kepada mereka yang parti-parti politik terutamanya itu bahawa persaingan sengit yang berlaku pada PRU 15 itu memerlukan mereka melakukan pertimbangan sama ada untuk terus kekal dengan formula mengekalkan penyandang ataupun meletakkan muka-muka baru, yang mana ini barangkali satu uncharted area pada parti-parti politik, dan kita harus melihat parti-parti politik mana yang akan melakukan keputusan itu. Jelas kalau dilihat dalam konteks UMNO Barisan Nasional, muka-muka baru inilah yang kecundang ya di dalam konteks PRU 15. Dan kalau kita lihat dalam perubahan landscape setelah kita melihat ada pakatan longgar di antara PH dan juga Barisan Nasional itu, saya menjangkakan ini akan mengekalkan banyak muka-muka lama bagi membolehkan, kerana matlamatnya adalah untuk memenangi sebanyak mana kerusi yang boleh dalam pilihan raya itu, kerana pada ketika ini persaingan akan kembali seimbang, satu lawan satu. Ya, kita menjangkakan siapa parti yang mampu mengekalkan undi base sedia ada dengan melihat ke mana arah swing undi yang seterusnya, mereka yang di atas pagar yang baru itu akan beralih dalam konteks itu. Kita juga melihat tren-tren ini barangkali akan dilakukan oleh Perikatan Nasional, manakan tidak ini akan berlaku memandangkan melihat kepada kemampuan mereka untuk menarik tokoh-tokoh lama seperti Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri Nohoma, malah memujuk KJ sendiri dengan menawarkan sesuatu yang dikatakan besar untuk KJ dalam konteks kalau mahu menyertai itu. Jadi kita melihat bahawa ini adalah satu perkiraan yang meletakkan bahawa kemenangan dan kerusi itu lebih penting daripada meletak calon-calon baru berbanding dengan PRU yang ke-15 dulu. Saya melihat begini tu, kalau dalam konteks ini landscape perubahan yang berlaku tu begitu swift dan harus diambil kira bagi negeri-negeri yang maju, terutamanya pertambahan pengundi yang begitu signifikan seperti di Pulau Pinang dan di Selangor, dan mungkin kalau kita bandingkan secara relatif negeri ini, barangkali Selangor itu mempunyai battleground yang lebih terbuka. Jadi dalam konteks ini calon itu jelas menjadi faktor yang paling penting, dan perkiraan calon itu menjadi prioriti kepada mana-mana parti untuk bertanding itu. Cuma dalam meletakkan calon, persoalan terbesar sebelum itu adalah bagaimana menyelesaikan pembagian kerusi. Ya, memandangkan kalau faktor Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, mungkin formula mengekalkan status quo. Tetapi dalam mengekalkan status quo itu juga saya rasa perundingan ini bukan sesuatu yang mudah. Dalam konteks Perikatan Nasional juga begitu. Apatah lagi dalam konteks negeri Selangor contohnya kan, poster boy itu menjadi masalah, dan saya melihat dalam konteks poster boy itu seolah-olah sedikit sebanyak mengkucar-kacirkan Perikatan Nasional dalam konteks Selangor, kerana saya lihat PAS juga seolah-olah mahu meletakkan calon, ya, kenyataan-kenyataan bercanggah pemimpin PAS contohnya kan, bagaimana
Naib Presiden PAS Datuk Seri Sanusi mengatakan Azmin, Bersatu pula mengatakan tunggu lepas pilihan raya, dan juga ada juga kenyataan-kenyataan daripada yang mengatakan mungkin nama-nama tertentu daripada luar dia angkat menjadi Menteri Besar. Jadi ini saya rasa satu dinamika yang barangkali akan kita lihat keputusannya pada 29 Julai itu kelak. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita di arah untuk berehat buat seketika. Oh ya, saya juga ingin ingatkan kepada anda, maaf sebenarnya saya harus mengumumkan perkara ini lebih awal, tapi anda juga sebenarnya yang sedang mengikuti ruang bicara kita ini, kami memberi peluang dan juga ruang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Jadi saya sebut dua talian yang kami sediakan kepada anda seperti biasa di 03-2604-0155 dan satu lagi talian yang kami sediakan ialah di 03-2694-0155. Jadi kita berehat dulu buat seketika, kita jumpa lagi sebentar lagi Ruang Bicara Bernama TV pastinya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PR6N kini bermula. Baik, tadi kita dengar apa yang disebut oleh saudara Mujibu. Sekarang ini saya juga nak dapat pandangan daripada Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar. Tapi untuk itu Datuk Seri kena lupalah tentang bekas timbalan pengurusi SPR itu. Sekarang ini kita ingin menganggap apa ni Datuk Seri sebagai pemerhati politik bebas. Yang pas, pemerhati politik yang bebas. Ini yang menarik ni. Daripada negeri-negeri yang terlibat dalam PRN kali ini, mungkin daripada pandangan Datuk Seri sendirilah. Di negeri-negeri manakah yang dijangka akan berlaku persaingan-persaingan yang hebat dalam PRN kali ini? Datuk Seri secara ikhlas. Bagus soalan tu. Dia PRN ni sebenarnya berbeza antara satu negeri dengan satu negeri. Ya, betul. Sebab apa? Suhu politik berbeza ataupun suhu politik mungkin lebih kurang sama. Sebab negara kita sekarang ni adalah melibatkan persaingan dua gabungan politik yang besar. Very much like two party system. Jadi tentang rakyat untuk memilih senang, A ataupun B. Tak ada timbul blok ketiga ke blok keempat ke, tak timbul. Jadi persaingan tu akan menjadi sengit kerana tertumpu kepada lawan yang satu saja. Jadi saya rasa dia akan bergantung kepada macam mana approach setiap parti itu berkempen lah nanti. Kalau parti itu berkempen dapat mendekati pengundi secara meluas, maka parti itu akan mendapat advantage lah. Sebab apa? Saya perhatikan budaya pengundi di negara kita ni, personal touch tu. Sebab itu kita kata sebenarnya setiap orang tu dia tahu, dia kenal parti politik. Setiap parti politik ada agenda dan ada dasar dia. Mengapa dia perlu berjumpa dengan calon ke ataupun berjumpa dengan pemimpin parti? Tapi tidak. Di beberapa negeri selama Terengganu, Kelantan, Kedah, saya rasa the personal touch tu. Kalau calon turun padang, parti turun padang, dapat berjumpa, dapat bercakap, dia punya perasaan tu bersalam, terhutang budi, itu kuat. Jadi akan bergantung kepada parti mana yang melebihi untuk mendekati pengundi. Macam-macam cara. Menghantar pamphlets, ucap selamat hari jadi, macam-macam cara. Itu sebab persaingan yang sengit yang akan menentukan kemenangan ni sebenarnya bukan ahli parti. Ahli parti tak ramai. Sebagai contohlah, seluruh negara UMNO 3.4 ke 3.5 juta saja. Mungkin yang boleh mengundi dalam 3 juta. Jadi dalam 9.7 juta yang akan terlibat dalam pengundian pada 12 pada PRN kali ini tu. Saya rasa ahli parti mungkin ada 40% saja. Ataupun 30% saja.
Tetapi pengundi atas pagar ni yang ramai. Betul. Pengundi yang tidak berparti, tidak menjadi mana-mana ahli parti. Tetapi pengundi yang bermaklumat. Pengundi yang sedar, yang faham tentang isu yang mereka hadapi. Jadi apabila parti ni dapat mendekati mereka, itu satu kelebihan. Sebab mereka atas pagar, mereka menilai dari jauh. Mereka melihat isu semasa dan mereka menilai mereka seorang pengundi yang bijak. Mereka bukan pengundi yang tidak not uninformed voters. They are informed voters, bermaklumat. Maklumat dalam tangan sekarang ni. Ya, betul. Jadi sesiapa mana-mana parti, mana-mana calon yang dapat mendampingi mereka, saya rasa itulah yang ada kelebihan. Ada kelebihan. Jadi tentang persaingan tadi bergantung kepada approach parti mana yang berjaya. Tapi kalau mengikut saya lah, suhu politik di 6 negeri ni lebih kurang sama. Sebab apa? Disebabkan kerana persaingan adalah 2 blok yang besar. Tetapi of course lah, kalau kita melihat kepada Selangor dan Selangor dan Pulau Pinang sudah tentulah menjadi tumpuan lah. Sebab apa? Satu blok ingin merampas, mengalahkan kerajaan yang sedia ada. Kalau kerajaan sedia ada untuk membuktikan yang mereka adalah pilihan rakyat. Kerana PRN ni bagi negeri Selangor dan Pulau Pinang dan Negeri Sembilan misalnya, adalah saya anggap sebagai satu referendum sebenarnya. Referendum kerajaan Madani ni. Yes. Referendum pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mereka tak boleh, kalau saya orang di pihak itulah, kita tak mahu parti kita kalah. Sebab itu adalah mencerminkan bahawa rakyat menolak. Selama 7 bulan rakyat sudah menolak kerajaan pusat yang sedia ada. Jadi saya rasa persaingan di Selangor, di Pulau Pinang, Negeri Sembilan, sebab ini jumlah kerusi sekarang ni begitu bersaingan. Mungkin sekarang ni ada yang membaca 50-50, ada yang membaca 45-6 ni 55. Tetapi bagi negeri yang Terengganu misalnya, yang begitu besar jumlah parti yang memerintah sekarang ini mengalahkan, maka mereka sendiri pun sedang memikirkan supaya tidaklah sampai tak dapat satu kerusi. Dan parti yang memerintah pula, kerajaan PAS di Terengganu sekarangnya, kalau boleh mereka nak buat 32-0 misalnya. Tapi kita tak tahu. PRN ni dan pilihan raya ni kita ingat ya, ditentukan oleh pengundi atas pagar. Pengundi yang bermaklumat, yang menilai. Jadi persoalannya sekarang, adakah gelombang hijau yang melanda politik negara pada PRU15 tu akan berulang? Itu satu faktor. Saya rasa tidak pada pandangan saya. Sebab pengundi muda 18-19 tahun, mereka sudah belajar dah. Mereka telah melihat apa yang mereka pilih pada PRU15, adakah mereka nikmati segala kebaikan yang mereka harapkan dulu. Saya nak petik daripada apa Datuk Seri sebut, dan saya juga nak dapat pandangan daripada Mujibur dalam isu ini. Ini menarik tentang referendum yang telah pun disebut oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri sendiri, bahawa mungkin daripada pandangan Datuk Seri Anwar, tidak ada masalah sebenarnya bagi gabungan PN dan juga Barisan Nasional untuk menang di Selangor, di Pulau Pinang dan juga di Negeri Sembilan. Tetapi ini jangkaan sebenarnya, dan macam Datuk Seri kata, kita tak tahu apa sebenarnya pilihan yang akan dibuat oleh pengundi-pengundi di 3 negeri ini. Tetapi pandangan Mujibur, apakah kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat dan juga harapan yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu merupakan based on reality ataupun apa sebenarnya? Satu, kita harus melihat data yang ada. Dan kedua, kita juga melihat kepada pola pengundian yang berlaku ketika 2 pilihan raya terpenting, PRU 15 dan juga PRU 14. Dan kedua-dua fakta ini harus disusun dan dikenakan dengan latar belakang yang melatari pilihan raya yang ada. Kerana jelas latar belakang yang ada itu juga berubah. Ya, bagaimana kita melihat persaingan itu sudah kembali menjadi 2 blok yang pada PRU 14 persaingan jelas dalam konteks 2 blok pada ketika itu, walaupun yang bertanding tu mungkin kita nampak
dalam konteks multi-party, kerana PAS juga mempunyai jajaran pakatannya tersendiri pada ketika itu, tetapi jelas dia tidak membina momentum seperti mana yang berlaku pada PRU 15. PRU 14 memperlihatkan Barisan Nasional mengalami kemerosotan undi yang begitu ketara. Betul. Yang mana trend kemerosotan undi dalam konteks Barisan Nasional sebagai sebuah parti yang dominan itu jelas sudah bermula daripada tahun 2008 ya, dan persaingan 2 blok itu yang pada ketika itu menyatakan bahawa kalau undi secara 3 blok ya akan memberikan kelebihan pada Barisan Nasional, ternyata salah. Pada PRU 15 jangkaan juga melihat bahawa persaingan di antara 2 blok dan kita melihat momentum Barisan Nasional yang dibina dengan begitu baik ya, di Johor, di Melaka dan setiap siri pilihan raya kecil, menjangkakan bahawa dan of course lah pada ketika itu keputusan pilihan raya awal juga dilakukan, menjangkakan Barisan Nasional boleh menyapu keputusan, tetapi latar belakang yang berbeza pada ketika itu jelas memperlihatkan dua perkara ini. Undi muda yang mengubah swing ya, disebabkan pertambahan pengundi daripada undi 18 dan AVR itu, Automatic Voters Registration, dan juga kita kata keberanian Perikatan Nasional pada ketika itu untuk mengemukakan muka-muka baru yang barangkali tidak popular di kalangan ini, tapi di peringkat bawahan itu mereka itu popular kerana mereka ini ustaz TikTok, pempengaruh yang begitu terkenal ya, dan bantuan-bantuan kempen-kempen cara baru ya. Ini satu soalan apa ni Mujibu. Saya juga nak tanya anda selaku seorang political analyst lah. Ada yang memberi pandangan dan juga pendapat sebenarnya PRN ini secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya akan merupakan satu dugaan, satu cabaran sebenarnya kepada UMNO sendiri dalam Barisan Nasional, kerana apabila menyertai kerajaan perpaduan bersama dengan PA, seolah-olah ramai juga ahli-ahli UMNO yang dikatakan tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh UMNO itu sendiri. Tetapi apakah anda melihat ianya akan juga memberi impak sebenarnya dalam PRN yang akan datang ini? Ya, sudah tentu. Bukan saja untuk kita melihat ini ujian kepada UMNO, malah ujian juga kepada PH. Ya, kerana reality bites dalam konteks gabungan antara BN dan PH bagi membolehkan kerajaan persekutuan itu dibentuk itu sebenarnya bukan sekadar menguji UMNO Barisan Nasional dalam konteks hubungan dengan DAP, tapi bagaimana naratif tentang good governance, anti rasuah dan sebagainya itu terpaksa menjadi bebanan kepada kerajaan dengan adanya Barisan Nasional dalam konteks itu. Ini perkara-perkara ini saya rasa salahnya datang daripada PH dan Barisan Nasional sendiri. Mengapa tu? Kerana generasi baru mengenali kedua-dua parti ini berdasarkan perkelahian perseteruan mereka sejak lama. BN mengatakan DAP sebagai parti komunis, anti-Islam dan sebagainya. DAP dan PH mengatakan UMNO parti kleptokrat, hoi-hoya-hoi dan sebagainya. Jadi ini naratif yang dibina oleh mereka itu. Dan kita harus juga melihat kepada apa yang berlaku dalam pilihan raya umum yang dilakukan kemudian di Tioman dan di Padang Serai. Ya, bagaimana keputusan pilihan raya itu jelas memperlihatkan Barisan Nasional memang masih ada masalah untuk mengundi PH, ya, dan kita lihat kemenangan terbesar Perikatan Nasional di Padang Serai yang merupakan kubu kuat PH itu disebabkan adanya undi-undi protes itu tadi. Jadi senario yang berbeza pada ketika ini adalah bagaimana kedua-dua parti ini boleh menarik bukan saja undi-undi tradisi mereka, pengundi tradisi mereka, meyakinkan akar umbi, tetapi juga membawa satu naratif yang boleh menjadikan swing undi orang muda ini boleh kembali pada mereka. Kerana jelas, kalau dilihat dalam tempoh 7 bulan, naratif Perikatan Nasional itu konsisten. Tetapi saya setuju dengan Datuk Seri mengatakan, latar belakang, backdrop antara PRN dan PRU itu jelas berbeza. Kerana penilaian di dalam pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri itu, dia punya sukatan dia itu memang tidak boleh sama. Dan ini barangkali memberi kelebihan kepada kerajaan pusat, kerana naratif mengatakan bahawa kerajaan negeri lebih beruntung kalau mengundi kerajaan yang sama dengan kerajaan pusat. Itu. Dan faktor-faktor lain juga harus dilihat. Bagaimana kesediaan akar umbi UMNO ini boleh keluar.
Apakah undi protes yang berlaku ketika PRU 15 yang seolah-olah menunjukkan protes kepada keputusan Datuk Seri Ahmad Zahid itu masih berterusan, ataupun naratif itu sudah berjaya diubah, ya, satu. Dan kedua, bagaimana prestasi dan performance Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan konsep madani, dan juga sudah tentulah sebagai Perdana Menteri yang kalau kita tengok memberikan impak positif ya ke mana-mana saja beliau pergi itu disambut, dan ini juga barangkali boleh memberikan perubahan-perubahan yang kita kata mungkin akan memberikan sedikit kelebihan kepada pihak masing-masing. Tapi yang pasti kalau kita bercakap ini dalam konteks pilihan pengundi, kita berhadapan dengan pengundi yang very critical. Critical tu satu, kerana maklumat yang ada itu benar tak benar, sejauh mana maklumat itu, kerana maklumat ini tidak semestinya dihadam dalam bentuk pilihan, kerana permainan persepsi itu juga harus diambil kira, satu. Kedua, kita bercakap tentang pengundi tradisi yang dalam dua PRN Melaka dan Johor ini memberikan kelebihan yang paling kuat kepada UMNO. Kalau ini balik dan kita kata formula seperti mana yang berlaku, pengundi PH boleh mengundi BN, dan BN mampu tukar pengundi BN boleh undi PH. Kalau tak banyak pun kita kata keseimbangan itu boleh memberikan keputusan yang berbeza. Di sebalik, ramalan-ramalan awal itu masih lagi jelas memperlihatkan barangkali kita menyaksikan status quo di dalam 6 PRN ini. Okey. Datuk Seri, sebagai anak jati Terengganu lah. Kita nak dapat pandangan ikhlas juga daripada Datuk Seri. Baik, PN bersama-sama dengan PAS dikatakan akan terus mungkin akan terus menguasai Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Dan ini seolah-olah menjadi satu indikasi bahawa mungkin PH dan Barisan Nasional sendiri akan menghadapi kesulitan sebenarnya untuk menembusi dan sekaligus menawan tiga negeri ini. Walaupun Kedah ialah dikatakan dengan kenyataan-kenyataan Menteri Besarnya yang begitu menarik lah saya anggap. Jadi bagaimana pandangan daripada Datuk Seri sendiri? Saya baru balik dari Terengganu sebenarnya. Okay. Sempat juga bercakap lah dengan mereka yang di bawah sana, pejabat-pejabat awam kan. Saya rasa gelombang hijau yang berlaku di Terengganu dan dua negeri lain tu, Kedah dan Kelantan, tidak serancak seperti PRU 15. Pertama, mereka yang 18-19 tahun itu masa PRU 15 mereka terlalu gairah dapat mengundi buat pertama kali. Dan disokong pula dengan segala habuan dan segala janji dan sebagainya. Begitu mewah mereka pada musim pilihan raya itu. Maka golongan anak muda ni tidak menilai undi mereka. Mereka akan mengundi mengikut keadaan yang mereka dijanjikan pada ketika itu. Mengikut hasil yang mereka terima pada ketika itu. Perkara ini saya rasa tidak akan berlaku seperti PRU 15 disebabkan kerana faktor keuangan. Parti-parti politik kalau keuangan tak kuat, tak cukup, maka bermasalah untuk mereka menabur janji ataupun menggerakkan jentera kempen yang hebat. Kalau PRU 15 dulu saya baca beratus, 400, 500 buah bas disewa untuk mengantar balik pengundi ke negeri-negeri di Pantai Timur. Itu perbelanjaan yang begitu besar tu. Sekarang ni adakah mereka dapat melakukan perkara yang sama? Sebab mereka hantar ke negeri-negeri di Pantai Timur, dan negeri Pantai Timur inilah yang akan terlibat dalam PRN kali ini. Jadi saya rasa perkara itu tidak akan berulang. Tapi kalau kita dengar naratif orang politik, memanglah tidak akan menunjukkan yang mereka lemah. Jadi saya tidak begitu percaya melihat segala segala cerita-cerita yang mereka begitu yakin dan sebagainya. Sebenarnya mereka takut. Mereka tidak yakin yang kejayaan mereka itu akan berulang. Dan bagi pihak parti yang kalah pun sekarang ni, mereka sedang berusaha dengan keyakinan mereka yang berpaling tadah dulu, yang lari kepada pihak yang sana, akan sedar dan akan balik ke pangkal jalan. Jadi saya rasa mungkin satu uphill battle lah untuk pembangkang di Terengganu, parti pembangkang di Terengganu, untuk
untuk menandingi jentera kerajaan PAS sekarang dan kerajaan yang sedia ada. Tapi saya rasa kejutan mungkin berlaku di beberapa kawasan. Itu bila Datuk Seri sebut tentang kejutan. Barangkali Mujibu, kalau kita lihat kepada soal ekonomi, kerana ini juga akan merupakan isu ataupun yang akan dimainkan dengan begitu meluas sekali dalam kempen-kempen saya percaya di PRN nanti, tentang kos sara hidup, tentang inflasi dan sebagainya. Jadi apakah ini juga sebenarnya yang akan memberikan kesan dan juga impak kepada pengundi-pengundi yang akan membuang undi nanti? Ya, satu, bila kita bercakap tentang pilihan dalam konteks mengundi, dia ada beberapa kerangka kriteria yang barangkali menjadi pembacaan kita untuk membaca gelagat mengundi. Ya, sama ada kesetiaan kepada parti, isu-isu yang terkaitan dengan rasional. Jadi kalau dalam konteks ini kita bercakap tentang generasi yang mengundi. Kalau kita lihat daripada statistiknya, jumlah pengundi dalam PRU 15 kita ambil itu ya. Dalam hampir 11 juta itu, separuh daripada pengundi itu adalah yang berumur 18 sehingga 39 tahun. Ini separuh. Dan mereka-mereka ini jelas generasi yang tidak terikat dengan mana-mana parti, yang mengundi mengikut apa juga persepsi yang ini, dan kebanyakan persepsi ini jelas terkait dengan isu-isu yang menyentuh tentang bakul ekonomi mereka. Ya, kalau anak muda itu mereka bercakap tentang quality education, soal pekerjaan, harga barang yang munasabah, gaji yang bermaruah. Ini antara yang ini. Dan kita bercakap tentang pilihan negeri yang mana kebanyakan isu-isu itu lebih bersifat lokal. Kalau isu-isu bersifat lokal, sudah tentu persoalan-persoalan perbandaran, soalan-soalan tentang kemakmuran ekonomi itu banyak yang menjadi. Jadi saya menganggap bahawa ini adalah isu-isu yang barangkali akan yang sepatutnya dimainkan. Ya, memandangkan kita harus melihat dalam konteks pilihan raya ini, kita bukan memilih siapa paling Islam, siapa paling Melayu, siapa paling liberal. Tidak. Sebenarnya pilihan raya ini adalah untuk memberi mandat kepada siapa yang lebih berkaliber, siapa yang lebih berkemampuan untuk memimpin dan membawa negeri itu ke arah pembangunan yang berterusan dan kemakmuran yang kita kata yang mapan. Begitu. Berkemungkinan tak Mujibu, pengundi-pengundi macam Datuk Seri sebut tadi, apa yang dimainkan sekarang ini adalah memerlukan satu kerjasama yang erat sebenarnya di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan sekiranya parti daripada gabungan parti dalam kerajaan pusat itu juga berjaya menawan negeri-negeri ini, maka dari segi pembangunannya, dari segi pelaksanaan program yang disusun atur itu akan menjadi lebih mudah. Dan apakah ini sebenarnya akan mempengaruhi pengundi-pengundi untuk memilih Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional? Sepatutnya gitu. Tapi kita harus melihat juga keberkesanan naratif ini dibawa dan dijadikan kita kata umpan bagi membolehkan pengundi itu untuk menerima naratif ini. Kerana kalau kita bercakap dalam konteks Kelantan, saya rasa ini naratif yang sering dimainkan ya. Tetapi kita lihat perubahan politik Kelantan itu tidak berlaku. Di ketika mana Barisan Nasional berada pada keadaan yang paling kuat tahun 2004 pun, mereka masih mampu untuk mempertahankan. Tapi kalau kita negeri-negeri yang taktikal seperti di Terengganu dan di Kedah, isu ini begitu dekat dengan mereka, dan kalau dilihat pembangunan dan sebagainya ini tidak memberikan tidak membawa manfaat yang diharapkan oleh rakyat itu, mereka boleh menukar begitu. Sebab itu saya rasa dalam naratif pilihan raya kita harus lihat tentang kemakmuran negeri, kemampuan kerajaan yang dipilih mentadbir untuk membawa pembangunan itu. Kerana kita, macam yang kita katakan tadi lah, kita tidak memilih siapa lebih Islam, siapa lebih Melayu, siapa lebih integriti dan sebagainya. Tapi yang kita nak itu adalah sejauh mana mereka itu adalah capable leaders. Dan isu-isu capable leaders ini harus dinilai berdasarkan performance. Dan ini kelebihan kepada naratif ini, kerana ada satu assurance ya bahawa kalau kerajaan itu barangkali
selaras dengan kerajaan persekutuan, maka perundingan itu jadi mudah. Kerana kita tengok apa yang berlaku di Kedah, ya, bagaimana ada teguran daripada istana mengatakan perlu kurangkan sikit politik, kerana kita melihat keseimbangan hubungan di antara pusat dan negeri itu adalah sesuatu yang penting dalam konteks negeri Kedah. Perlis contohnya yang paling baik, kan? Lihat bagaimana Perlis, sebuah negeri kecil, walaupun sekarang ini ditakbir oleh PAS, tapi hubungan dia dengan persekutuan itu sangat baik berlaku. Ya, ini memberitahu bahawa kalau tidak boleh juga atau memilih parti yang tidak selari, tapi harus mencari pemimpin yang barangkali lunak dengan persekutuan bagi membolehkan perundingan di peringkat itu berlaku dengan baik, tidak ada kontroversi yang berlaku, dan hubungan antara pusat dan negeri itu berjalan dengan baik. Jadi perkara-perkara ini harus menjadi pertimbangan. Justru itu, bila kita melihat ini dalam konteks sebegitu, saya rasa naratif ini perlu disusun dengan baik, kerana akhirnya nanti apa juga naratif yang dibawa, ya, yang boleh dijadikan sebagai senjata yang membentuk persepsi pengundi untuk ditukar di kotak undi itu nanti harus digarap dengan baik, kerana jelas sebagai pengundi yang pada ketika ini seperti mana yang Datuk Seri katakan bermaklumat, ya, maklumat ini tidak semestinya disusun dalam konteks yang jelas dan tersusun, ataupun kalau lebih cantik lagi kita kata ilmiah, ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana dia menangkap imajinasi pengundi, kerana pengundi bagi saya walaupun rasional bagaimanapun pengundi itu, mereka tetap tidak akan dapat menghadam maklumat itu dengan teliti, melainkan hanya menangkapnya berdasarkan apa yang mereka mahu dan imajinasi dia selari atau tidak dengan persepsi yang ataupun naratif yang dibawa oleh mana-mana parti dalam konteks pilihan raya. Okey, sekali lagi satu soalan lah. Sebagai anak-anak Jati Terengganu jugalah, mungkin ialah Datuk Seri cukup memahami sebenarnya tentang kehendak orang Terengganu, kehendak orang Kelantan sebenarnya. Apakah secara peribadi Datuk Seri merasakan bahawa mungkin sukar sebenarnya untuk mengubah persepsi dan juga pemikiran pengundi-pengundi di Terengganu dan juga di Kelantan khususnya, barangkali di Kedah itu 50-50 lah, terpulang kepada bagaimana mereka melihat isu-isu senario politik semasa. Tetapi apakah Datuk Seri merasakan bahawa dengan manifesto yang mungkin akan dimainkan atau didedahkan oleh parti-parti politik yang bertanding nanti, ianya dapat mempengaruhi pengundi-pengundi terutamanya di Kelantan dan Terengganu untuk mengubah pemilihan mereka dan berubah angin mereka kepada sesuatu yang baru sebenarnya? Saya pertama sekali saya nak buat kenyataan di sini, iaitu sentimen dan pola pengundian orang Terengganu dengan orang Kelantan berbeza. Betul. Dari segi penentuan mereka apabila mereka berjalan ke peti undi, fanatik mereka terhadap parti itu tidak begitu tebal seperti yang berlaku di Kelantan. Sebab itu kita dapati politik Terengganu bertukar. Daripada 1999 PAS dapat 28 kerusi daripada 32. BN cuma dapat 4 saja. Apabila pengundi Terengganu menyedari PAS hanya bercakap saja pada ketika itu, tidak menghasilkan apa-apa kebaikan kepada negeri Terengganu, masuk 2004 berbalik, 28 pergi kepada BN, 4 pergi ke PAS. Jadi orang Terengganu ni dia melihat juga prestasi kerajaan. Jadi saya rasa tapi melihat pada sejarah politik di Kelantan tidak berubah. Masa zaman Datuk Seri Najib dulu, saya ingat lagi betapa besarnya 7 perkara yang dijanjikan, tapi tak ada perubahan pun kepada pola pengundian. Mereka tetap, yang di luar Kelantan pun balik mengundi PAS, apatah lagi mereka yang di dalam. Sebab mereka punya naratif tu, naratif agama itu cukup kuat. Dan mungkin sekarang ni dengan kemasukan pengundi muda, generasi muda ni mungkin ada perubahan sikit. Tapi pada PRU15, gelombang muda ni yang membuatkan seluruh negeri Terengganu, Kelantan dan Kedah ni kalah teruk BN ni. Tapi saya rasa kesedaran telah timbul sekarang. Mereka dulu semasa mereka mengundi PRU15,
tidak siapa menjangka yang BN akan bersama dengan PH dan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Tak ada siapa terfikir begitu. Orang UMNO sendiri pun tak terfikir begitu. Kerana dalam politik demokrasi ini, parti yang kalah jadi pembangkang. Tapi apa yang berlaku di negara kita, BN, parti yang kalah menjadi kerajaan. Parti yang mendapat jumlah kursi yang banyak jadi pembangkang. Jadi sebab berbagai kemungkinan akan berlaku dalam PRN ni bagi negeri Terengganu. Saya rasa. Saya tidak begitu pesimistik lah dari segi sukar untuk parti pembangkang mendapat sejumlah kursi seperti mana yang diharapkan. Sudah tentu parti PN ni, PAS dan Bersatu ni, mereka akan menumpukan sasaran undi mereka kepada orang UMNO yang marah ni. Golongan ahli UMNO yang marah. Segala tindakan dasar keputusan UMNO yang berbalik, berkawan dengan DAP dan sebagainya. Dia tumpu kepada kumpulan ini. Dan begitu juga kita bercakap pasal pengundi tradisi tadi. Pengundi tradisi ni, kalau pengundi UMNO tradisi, DNA dia tu kepada UMNO. Jadi apabila mereka telah melihat selama 7 bulan yang negara di bawah pentadbiran PH BN ni, dan Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka telah mendapat jawapan. Tidaklah seburuk mana yang mereka sangka. Macam saya dengar dulu pernah naratif, kalaulah Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, itu dan ini akan berlaku. Perkara yang begitu dimarahi oleh orang Melayu. Sampai sekarang tak ada pun berlaku. Saya perhatikan. Tapi fobia setengah orang UMNO dan setengah pengundi atas pagar terhadap parti DAP itu tetap ada. Sebab seperti mana kata Mujibu tadi, mereka bermusuhan begitu lama. Kata mengata dan keji mengeji dengan segala perkara yang tidak mudah untuk dilupakan dalam tempoh yang singkat ini. Jadi itu kebijaksanaan pemimpin lah. Bagi negeri Terengganu, kalau mereka dapat mengenengahkan manifesto yang menepati selera pengundi atas pagar di Terengganu, saya rasa akan melihat kejutan dalam beberapa kerusi. Okey, sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya. Ada lebih kurang 1 minit sajalah kita. Tolong Mujibu, dalam masa 1 minit ini apa yang ingin anda sampaikan? Serengkas-rengkasnya, setepat-tepatnya. Ya, satu kepada mereka yang bakal mengundi dalam PRN yang akan datang. Harus mengambil kira bahawa ini adalah pilihan raya yang diberikan kepada anda untuk menunaikan tanggungjawab sivik. Betul. Seperti mana yang saya tekankan sebentar tadi, kita dalam konteks pilihan raya hanya untuk melantik pekerja kita sebagai majikan, melantik pekerja. Kita tidak memilih pekerja berdasarkan paling lawa, paling Islam, paling Melayu, kan? Tetapi kemampuan dia untuk memberi perkhidmatan yang terbaik pada kita. Apa yang kita mahu sebagai majikan. Jadi kita sebagai rakyat sudah tentu mahukan kepada perkara-perkara yang rapat dengan kita. Pekerjaan, harga barang. Jadi ini harus menjadi pertimbangan. Kerana itulah tujuan pilihan raya yang berlaku dalam konteks negara-negara yang politiknya maju dan matang. Kerana di akhirnya nanti, siapa juga yang menjadi kerajaan itu bukan persoalannya, tetapi bagaimana performance dia. Dan itu tujuan pilihan raya diadakan, untuk memberikan kita ruang selepas 5 tahun memberi penilaian kepada itu. Kerana di akhirnya apa juga keputusan nanti, bukan siapa paling Islam, siapa paling Melayu, siapa paling paling integriti, itu akan memberikan ini. Tetapi sejauh mana mereka datang dengan dasar-dasar yang memberikan kita pulangan yang lumayan sebagai rakyat dalam konteks ekonomi kita. Itu paling penting. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Mujibu. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar. Saya tak puas hati sebenarnya, banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan, tapi percayalah ini bukan pertama dan terakhir sebenarnya untuk kita sembang-sembang berkaitan dengan PR6N ini, kerana ianya mereka akan ada follow up mungkin dalam setiap hari sebenarnya menjelangnya nanti pada 12 Ogos di mana hari mengundi akan
dilaksanakan. Tapi apapun, terima kasihlah kepada anda kalau anda menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara sebenarnya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Masih itu sih.